kita faham dengan keputusan pengurangan hukuman Bosco ni Tok kan. Pelbagai pandangan dapat kita lihat. Ada yang mendakwa ianya tidak adil kerana meringankan hukuman penjenayah dan sebagainya. Ada komen sikit Tok. Kalaulah dia kata penjenayah, hukuman penjenayah, saya nak beritahu, pernah ke ada seorang yang bukan penjenayah memohon pengampunan diraja? Ada tak ada? Tak ada. So tak payah petikai lah. Tak payah petikai. Semua orang yang mohon pengampunan diraja ini, mereka ni semua penjenayah. Hanya Datuk Seri Najib je yang petition dia berbeza berbanding dengan orang lain. Orang lain dia mengaku dia bersalah dan dia mohon pengampunan diraja. Datuk Seri Najib memohon menghantar petition pengampunan diraja kerana dia yakin dia tidak mendapat keadilan dalam proses mahkamah. Itu beza. Ada orang cakap kalau bebas Datuk Seri Najib kena bebas yang lain. Ini hak majlis pengampunan. Dia boleh dengar 10, dia nak bebas 9. Itu hak baginda tuanku. Dijamin oleh perkara 42. Saya nak beritahu, tuanku tak perlu pun dengar mana-mana penasihat ataupun ahli lembaga pengampunan. Siapa ahli lembaga pengampunan ni? Pertama sekali, pengurusi lembaga pengampunan ialah baginda tuanku Yang di-Pertuan Agong. Kedua, Menteri Wilayah Persekutuan. Ketiga, tak ada, Perdana Menteri tak ada. AG, Peguam Negara. Dan 3 orang yang dilantik oleh baginda tuanku untuk menjadi ahli lembaga pengampunan diraja. 3 orang. Saya tak tahu siapa. Dan kalau ikut KJ, kena bagi justifikasi. Engkau siapa? Engkau siapa nak bagi justifikasi pada engkau? Ini hak baginda tuanku. Dia nak bagi diskaun 90% ke 100% ke, hak dia. Ini dijamin di bawah perkara 42. As an ex-minister and ex-MP, lawmaker, you shouldn't ask this stupid question. Kau belajar ke Oxford pula tu, kan? Janganlah nampakkan orang Oxford ni bodoh. So, apa ni, baginda tuanku berhak, dan macam PM cakap, Datuk Seri Najib juga berhak untuk merayu pengampunan diraja kedua dengan agung yang baru. Ini Datuk Seri Anwar cakap. Kalau lepas ni ada orang lain, tahanan lain nak merayu, merayulah. Ada yang kata, tak sama. Double standard sebab orang kaya bekas Perdana Menteri dapat pengampunan, orang rakyat biasa tak dapat pengampunan. Betul, memang double standard. Kenapa saya kata double standard? Sebab orang biasa dapat keadilan. Datuk Seri Najib dah terbukti dalam buku The Justice in Wilderness bahawa pendakwaan ke atas beliau adalah berniat jahat, bermotifkan politik dan pendakwaan terpilih. Tapi masih dipenjarakan orang ni. Di mana datang keadilan? Atas dasar itulah kita mengharapkan supaya Datuk Seri Najib diberi peluang untuk mendapat pengampunan diraja. Dah tak boleh melalui proses mahkamah, kenalah cuba melalui proses pengampunan diraja. Minta kali pertama tak dapat, minta kali kedua baru boleh dapat penuh. Macam Mokhtar Hashim. Jangan lupa, Dato' Harun pun pernah dimaafkan, pernah diampunkan, dapat pengampunan diraja. Orang biasa tak merasa pendakwaan terpilih. Sebab dia orang tak ada kepentingan, dia orang tak mengancam Tun Dr. Mahathir. Kenapa Datuk Seri Najib dihadapkan dengan pendakwaan ini? Sebab dia adalah ancaman kepada Tun Dr. Mahathir ketika itu. Kemudian dia menjadi ancaman kepada Muhyiddin Yassin. Ini kena faham.
Memang tak sama. Memang double standard. Kenapa Datuk Seri Najib kena? Dia dapat 42 juta. Dia dah bersumpah. Dia tak tahu menau tentang duit ni. Tapi orang yang terima 715 juta kerana dia kawan dan proksi dan juga orang Tun Dr. Mahathir. 715 juta keluarga Zeti dapat. Tak diambil tindakan. 85 juta keluarga Nur Muhammad Yaakob dapat. Tak diambil tindakan orang Mahathir. Jolo ni, bapak dia dikayakan oleh Mahathir. Ni, pelabuhan-pelabuhan di Sarawak. 1.2 bilion US dollar. Dakwa pun tidak, bawa balik pun tidak oleh Mahathir. Kan? Adil. Okey. Begitu. Soalan seterusnya tu ada juga yang beranggapan bahawa kerajaan perpaduan terutama Pakatan Harapan yang gagal di dalam konteks reformasi kerana membenarkan hukuman bosku diringankan. Ianya mendatangkan ketidakpuashatian pengundi yang mengundi mereka PRU 15 yang lepas, terutamanya kaum bukan Melayu. Komen sikit. Saya nak beritahu dengan dia orang ni. Saya nak beritahu dengan dia orang ni. Dia orang ni sedar tak bahawa kerajaan ini dibentuk atas titah baginda tuanku. Kerana dibentuk atas titah baginda tuanku yang nak melihat bahawa parlimen tak tergantung. Kerajaan Malaysia dapat diwujudkan, tak macam Thailand sebelum ni, tergantung berapa bulan. Rakyat boleh cari makan secara sempurna. Maka baginda tuanku titahkan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan PH. PN tolak mentah-mentah. Dan kemudian BN dititahkan untuk bersama dengan PH. Bila kita bersetuju bersama dengan PH, kita terima segala cacat cela PH. Apa aku tak cakap pasal Anwar Ibrahim? Betul lah. Kita telan, walaupun orang kata kita dah berubah apa semua, tetapi disebabkan titah baginda tuanku ni kita junjung, dan kita menghormati kerjasama baru ni, dan kita jaga dan sayang kerajaan perpaduan ni, kita lupa segala benda lama yang berlaku. Apa yang kita kata, apa yang diorang kata pada dia, kita telan. Betul tak? Apa yang Datuk Seri Anwar janjikan sebelum ni, kita bantu jawab sama. Segala formula yang YB Rafizi keluarkan sebelum ni, kita anggap ianya sebahagian daripada tanggungjawab kita. Ini cara berkawan. Kita ada juga kelemahan kita. Jadi bila kita dah duduk dalam satu pasukan, kena belajar macam mana nak jadi kawan. Orang cubit pergi kiri, pergi kanan terasa. Orang bantai Pakatan Harapan, kita bela. Orang bantai kita, Pakatan Harapan bela. Ikut resmi Mak Sabu, Anthony Loh, sama-sama pertahankan. Jangan ikut Tony Puaka ni. Jangan ikut Ramasamy. Jangan ikut Hassan Karim. Kalau ikut orang ni, memang kita punya kerajaan ni tidak akan harmoni. Berpecah belah. Saya tahu ada petition yang dibuat oleh kawan-kawan Chinese community ni. Minta supaya Datuk Seri Najib tidak diberi pengampunan. Some of them are PH supporters. I just want to let them know, use your bloody brain. What is the problem of Pakatan Harapan and this unity government? What is our main problem? Do we have any problem with Chinese support? Pakatan Harapan is getting 97% of our Chinese support. We are getting 90% from the Indian support during the last GE15. Apa kelemahan kita hari ni? Kena sedar. Kelemahan kita hari ni ialah pengundi Melayu.
pengundi Melayu sekarang ni divided, berpecah belah.